dalam keadaan dia yang makin lemas tu, dia boleh nampak muka dua orang budak tadi tu berenang dalam air, mengelilingi dia. Umpama macam ketawakan si Wan ni, macam dah kenakan si Wan ni. Barulah Wan tersedar masa tu yang dia ni dah terkena game dengan budak-budak ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Buat kawan-kawan yang baru singgah kat channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan yang masih tak kenal aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Anas Rahmat, your storyteller. Minta maaf guys, hari ni aku ada sikit tak berapa sihat. Badan aku tak tahulah. Daripada pagi tadi tiba-tiba hidung tersumbat. Tak benar, macam hidung berair kan, macam nak demam lah. Tapi aku harap aku tak demam dah. Aku dah pun buat test COVID tadi, Alhamdulillah keputusannya negatif. So korang tak perlu risau. Mungkin cuaca kot yang membuatkan aku jadi tak sedap badan ni. Okay, tapi apa pun aku harap korang semua sihat-sihat je lah Okay, kita teruskan guys dengan Malam Mistik malam ni. Okay, kalau yang lepas aku ada cerita kat korang pasal kisah pocong kan, yang terjadinya dekat homestay dekat daerah negeri Johor ni. Tapi kali ni aku masih lagi tak keluar daripada konteks negeri Johor. Masih lagi di Johor guys. Okay, tapi kali ni lain sikit. Cerita kali ni berdasarkan pengalaman seorang member aku ni yang hobinya adalah mencari atau menuluh ketam kat pantai Setulang Laut Johor Bahru. Ada yang pernah pergi ke pantai Setulang ni? Aku rasa ramai yang tahu pantai Setulang ni dekat mana. Sebab Setulang ni mungkin agak popular jugalah kalau kat area JB ni kan. Okay, dia cerita kat aku yang dia ni pernah menyelamatkan seorang mamat ni yang hampir mati lemas dekat Setulang Laut tu. Nama mamat yang diselamatkan ni Wan. Masa mula dia ingatkan mamat ni nak bunuh diri dekat situ. Lepas dia selidik-selidik, rupanya bukannya mamat ni nak bunuh diri, tapi ada sebab-sebab lain. Mamat ni masa tu ceritalah. Dan member aku ni ceritakan balik kat aku. Dan aku pula sampaikan kat korang. So guys, kalau nak tahu apa ceritanya, jap lagi aku sambung. Okay, sebelum tu korang kena bantu aku dulu. Like, subscribe dan share cerita aku ni guys. Jangan lupa tekan loceng tu kalau korang nak terima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So, apa tunggu lagi? Jom layan cerita ni guys. Let's go. Wan ni baru je putus cinta. Dia bercinta dengan satu awet ni dah dekat 2 tahun dah. Selama 2 tahun ni lah dia bagi hati dia sepenuhnya dekat awet ni. Hari tu Wan ajak lah awet dia ni keluar makan malam. Niat Wan malam tu dia nak bagi tahu kat awet dia ni yang dia nak ajak awet ni kahwin. So malam tu Wan bagilah tahu isi hati dia dekat awet dia ni. Malangnya lamaran Wan ni ditolak guys. Awet tu cakap selama ni dia anggap Wan ni macam kawan baik dia je. Tak lebih pun daripada tu. Lagi yang buat Wan ni jadi kecewa, bila awet ni, awet yang dia sanjung dan dia betul-betul suka sangat dekat perempuan ni, rupa-rupanya tengah bercinta dengan kawan baik si Wan ni. So Wan ni memang frust sangat lah masa tu. Si Wan ni dia jadi pelik. Kenapa dia tak pernah tahu langsung hal ni? Kenapa kawan baik dia langsung tak pernah bagi tahu dekat Wan hal yang dia sedang bercinta dengan awet Wan ni? Sedangkan kawan baik Wan ni, dia tahu yang Wan ni memang tengah bercinta dengan awet ni. Yang awet ni pun satu hal juga. Kalau dah tahu tu hanya nak berkawan je dengan si Wan ni, kenapa bagi harapan dekat Wan? Jalan berbimpin tangan lah kan, kongsi masalah bersama, spend time bersama-sama. Bukannya sekejap guys, dah 2 tahun dah. Takkanlah awet ni masih tak faham lagi isi hati Wan kan? Wan ni dia rasa umpama diri dia ni kena betray. Seolah-olah macam dipermainkan oleh awet ni
Yang awet yang dia sayang dan suka ni dengan kawan baik dia sendiri. Nak dijadikan cerita guys. So malam tu, lebih kurang jam 10 malam, lepas je si Wan ni gaduh-gaduh dengan awet dia tu, dan lepas tu dia hantar awet dia ni balik, Wan ni lepaklah seorang-seorang kat pantai tulang tu. Konon-kononnya dia nak tenangkan fikiran dia, memikirkan nasib dia yang malang tu, memikirkan soal hati dan perasaan dia, melayankan perasaan dia yang tengah berkecamuk tu. So dia decide nak lepak dekat tulang tu untuk tenangkan fikiran dia lah. Dia fikir kalau lepak kat tepi pantai ni mungkin boleh hilangkan kekusutan masalah dia. Itu yang dia fikir lah. Dia tak tahu apa pun perasaan dia masa tu. Dia nak marah ke? Dia nak sedih ke? Yang pasti dia memang kecewa lah dengan apa yang berlaku kat dia ni. Tapi walaupun dia kecewa pun, tak adalah perasaan kecewa tu sampai nak membuatkan dia rasa macam nak bunuh diri. Tengah si Wan ni mengelamun, memikirkan kisah hidup dia yang memilukan tu, tiba-tiba dia terperasan dua kanak-kanak yang tengah menangkap ketam kat situ. Budak yang dia perasan tu lebih kurang umur 8 hingga 10 tahun gitu, lebih kurang lah. So si Wan ni hayal lah bila dia perhatikan tingkah laku budak ni. Dengan tiba-tiba dia jadi seronok bila melihatkan tingkah laku budak ni yang mencari ketam tu. Si Wan ni terfikir dalam hati dia, budak berdua ni tangkap ketam kat tepi pantai malam-malam begini, berdua je, mak bapak dia tak ikut sama ke? Berani betul mak bapak dia lepaskan anak dia ni main kat tepi laut malam-malam macam ni. Tak risau ke pasal keselamatan anak-anak dia orang ni? Lepas tu si Wan ni pun mulalah terfikir, agaknya anak orang asli ikut budak-budak ni. Kalau kat Setulang ni memang bukan asing lagi lah kalau cerita pasal orang asli ni. Sebab diorang ni memang meniaga hasil laut segar pagi-pagi kat tepi laut Setulang ni. Tapi waktu pagi lah. Tapi kisahnya budak-budak ni main tangkap ketam waktu malam-malam macam ni. So si Wan ni dia main agak-agak je. Mungkin anak orang asli yang mencari ketam. Itu fikiran Wan lah. Dengan tiba-tiba terdetik hati si Wan ni nak join sama budak-budak ni main tangkap-tangkap ketam tu. Dia terfikir juga, daripada dia duk melayan emosi dia seorang-seorang kat tepi pantai ni, ada baiknya juga kalau dia layankan aktiviti budak-budak ni. Dia nampak lagi menyeronokkan lah daripada memikirkan masalah dia tu. So si Wan ni pun buka lah kasut dia, tinggalkan kat tepi kursi tu. Lepas tu terus dia jalan menuju ke budak-budak tu. Sampai-sampai ke budak tu, Wan pun tanyalah dengan budak-budak ni sama ada boleh ke tidak ke kalau dia nak join sama-sama mencari ketam tu. Budak-budak diorang ni bagi tahu kat Wan tak ada masalah pun kalau nak join sama. Tapi dengan satu syarat. Hasil dapat ketam tu mestilah bagi dekat budak-budak ni. Wan tak boleh ambil. Wan pun bagi tahu je lah kat budak-budak ni yang dia okey je. Sebab dia bukannya nak ketam sangat pun. Yang dia nak adalah join sama. Dia cuma nak isi masa lapang dia je. So diorang pun mulakanlah aktiviti mencari ketam tu sama-sama. Sambil-sambil tu si Wan ni tanyalah kat budak-budak ni, diorang ni tinggal kat mana? Mana mak ayah diorang? Mak ayah diorang tak marah ke main kat pantai-pantai malam-malam macam ni? Salah seorang daripada budak tu menjawab, yang diorang ni memang tinggal dekat area kawasan situ je, tak jauh pun daripada pantai Setulang ni. Mak ayah diorang pula memang tahu yang diorang kesini untuk mencari ketam. Mak ayah diorang ni tak kisah pun. Sebab mencari ketam kat pantai Setulang ni dah macam aktiviti biasa buat keluarga diorang. Lagipun mak ayah diorang ni pun memang cara hidupnya mencari hasil dekat laut. So mendengarkan apa yang budak ni cakap, menjelaskanlah kenapa budak-budak ni berani sangat main kat pantai Setulang ni malam-malam. Dan kenapa mak ayah diorang ni tak heran pun bila anak-anak dia ni pergi mencari ketam tanpa pengawasan orang tua. Malam tu bulan memang cerah. Kawasan pantai tu automatik menjadi terang je lah. Sebab cahaya bulan ni dah menerangkan sekitar keliling kawasan pantai tu. So makin lama makin rancak lah si Wan ni dengan budak-budak ni mencari ketam.
Diam tak diam, dah nak penuh sebaldi dah ketam yang diorang dapat tu. Bila hasilnya makin banyak, makin hayal dan seronok lah si Wan ni beraktiviti dengan budak-budak ni. Dan secara tak langsungnya, dia pun dah terlupalah dengan masalah yang dia hadapi. Sebenarnya good thing lah buat Wan. Sebenarnya guys, ini kali pertama Wan join aktiviti menyuluh dan menangkap ketam ni. Dia tak tahu pun selama ni yang aktiviti ni memang seronok, sampai dia boleh lalai dan lupa terus masalah dia. Tengah-tengah dia seronok sangat mencari ketam kat satu kawasan yang paras airnya hanya dekat pada buku lali tu, tiba-tiba seorang daripada budak ni panggil Wan. Bang, kita pergi kat tengah sikit nak tak? Kat situ ada banyak ketam bang. Situ memang lubuknya lah bang, senang cakap. Hari tu kita orang dapat dekat 12 ekor kat situ je bang. Besar-besar pula tu saiz ketamnya bang. Budak yang seorang ni ajak Wan ke tengah laut sikit. Belum sempat pun si Wan ni menjawab setuju ke tidak ke nak ikut budak ni, seorang lagi budak ni pula berkata, jom abang, kat situ tak ada alam pun bang. Airnya paras-paras lutut je. Tu memang pot kita orang bang. Memang selalulah kita mencari ketam kat area situ. So si Wan ni bila mendengarkan seorang lagi budak ni dah cakap macam tu, Wan ni pun setuju je. Masa tu dia tengok jam kat tangan dia, dah dekat pukul 12 lebih dah. Memang betul-betul cepat waktu berjalan malam tu. Sedar tak sedar dah pukul 12 dah, fikir si Wan ni. So si Wan ni tanpa berfikir panjang langsung teruslah dia ikut budak-budak tu menuju ke tengah laut sikit. Masa ni budak berdua tu dah jalan dekat depan Wan dah. So Wan ni cuma follow je daripada belakang. Wan ni jalan pelan-pelan je, sebab dia tahu yang dia tak pakai kasut dan tak biasa dengan kawasan kat situ. Dia risau jugalah kan, kalau terpijak batu-batu tajam ke ataupun kaca kat dalam air tu. Tapi dia tengok budak-budak dua orang ni memang selamba je jalan dekat situ. Diorang ni macam kaki dia tu dah macam ada tapak kasut dah. Selamba je, tak fikir pun. Diorang ni pun bukannya pakai kasut atau selipar pun, tapi steady je jalan kat situ. Power betul budak diorang ni. Memang sah, diorang memang dah biasa kat sini, bisik hati si Wan ni. So makin lama makin jauh dah budak ni tinggalkan Wan. Tiba-tiba salah seorang daripada budak tu berhenti dan toleh ke muka Wan. Dia jerit je daripada jauh sambil melambai-lambai tangan dia dekat Wan. Cepatlah sikit bang, kenapa lambat sangat tu? So Wan bila dengarkan budak ni dah jerit-jerit suruh dia cepat, dia pun makin cepatkanlah langkah dia nak kejarkan rentak budak-budak diorang ni. Tengah si Wan ni tergesa-gesa berjalan laju tu, dengan tiba-tiba Wan ni dia terjerumus kat dalam satu lubang yang betul-betul dalam. Si Wan panik masa ni. Padahal masa dia jalan tu, air tadi tu cuma paras bawah lutut je. Kenapa tiba-tiba boleh jadi dalam ni? Dalam yang amat ni. Kaki Wan tak jejak ke tanah langsung pun. Dalam keadaan dia yang makin lemas, dia boleh nampak muka dua orang budak tadi tu berenang dalam air mengelilingi dia, umpama macam ketawakan si Wan ni, macam dah kenakan si Wan ni. Barulah Wan tersedar masa tu yang dia ni dah terkena game dengan budak-budak ni. Masa ni Wan sedaya upaya cuba berenang ke permukaan air nak selamatkan diri dia. Tapi guys, bila makin kuat dia berenang, makin kuatlah dia rasa diri dia ni ditarik ke dalam air. Akhirnya Wan terasa lemah dan lemas. Dia betul-betul tak berupaya lagi dah masa tu. Si Wan ni dah mula rasa putus asa. Dan dia pun dah mula rasa putus harapan. Mungkin ini adalah pengakhiran hidup dia, fikir si Wan masa tu. Allahu Akbar. Masa ni hanya wajah kedua orang tua dia je yang tergambar dalam minda si Wan ni. Bukannya wajah awet dia ataupun kawan baik dia yang dia marah sangat tu, tak ada pun. Tapi hanya wajah kedua orang tua dia ni. Entah kenapa hanya wajah mak dengan ayah dia je yang tergambar kat minda dia di saat dia rasa tak berdaya tu. Makin lama makin gelap dunia ni Wan rasa.
tekak dia dengan hidung dia semua dah mula dipenuhi dengan air masin. Hinggalah satu tahap tu, Wan ni dia mula rasakan yang dia tak nampak langsung apa-apa cahaya lagi kat mata dia ni. Gelap je. Adakah ini ajal aku ni? Bisik hati Wan reda dengan apa yang berlaku. Dan tak lama lepas tu, dia rasa macam gelap je. Tiba-tiba Wan ni tersedar. Sedar-sedar tu ada seorang brother ni kat sebelah dia. Basah kuyuk baju brother ni. Siapa pula brother ni? Tanya Wan dalam hati dia. Masa dia baru-baru sedar tu, dia rasa tekak dia ni betul-betul pahit dia rasa. Pahit betul. Dan dada dia pula terasa macam sempit sangat. Lepas tu, dia rasa badan dia ni menggigil kesejukan. Macam mana tak rasa sejuk kan? Baju dia semua habis dah basah lencun dah. Dengan tiba-tiba guys, brother yang kat sebelah dia tu, yang basah lencun tu, terus marah-marah kat si Wan ni. Kau ni dah kenapa nak bunuh diri? Nak mati sangat ke? Dah tak ingat Tuhan ke? Marah betul brother ni kat Wan masa tu. Membebel-bebel lah mulut brother ni kat Wan masa tu. Barulah Wan sedar masa tu, brother ni lah yang selamatkan Wan daripada lemas. Dalam keadaan Wan yang tengah-tengah blur-blur tu, Wan pun ceritalah yang dia ni bukannya nak bunuh diri kat situ. Dia cuma ikut dua orang budak ni mencari ketam. Teruslah Wan ni tanya kat brother tu, kalau brother tu ada nampak budak dua orang tu yang bersama-sama dengan dia mencari ketam tadi. Terus brother ni cakap dekat Wan, budak? Mana ada budak kat sini? Aku ni dari tadi cari ketam kat sini. Dari tadi aku nampak kau kat kerusi tu duduk mengelamun je. Entah apa yang kau fikir katnya. Lepas tu dengan tiba-tiba kau turun ke pantai ni. Laju je kau jalan menuju ke tengah-tengah laut. Depan aku je kau lalu ni. Aku tegur kau masa tu, tapi kau buat tak tahu je. So aku perhati je lah gerak-geri kau tu. Makin lama, makin dalam kau jalan. Aku fikir kau memang nak bunuh diri agaknya. Lepas tu aku toleh lagi sekali, tengok-tengok kau dah hilang dah. Nasib baik aku sempat selamatkan kau. Kalau tak, terus lain panaslah tempat aku nak cari ketam ni. Mendengarkan macam tu, si Wan ni mula terasa pelik. Sebab apa yang abang ni terangkan dekat dia langsung tak sama dengan apa yang dia rasa berlaku kat dia. So dia terangkanlah balik kat brother tu apa yang dia rasa, apa yang berlaku kat dia masa tadi tu. Teruslah brother ni bagi tahu kat dia yang mungkin si Wan ni dah kena pukau dengan hantu air katnya. Brother ni nasihatkan Wan, kalau jiwa tengah kosong ni, fikiran tengah bercelaru, tempat sunyi macam kat tepi pantai ni bukanlah tempat yang sesuai untuk lepaskan tension. Benda-benda macam ni memang suka orang-orang yang tengah kusut macam si Wan ni. Sebab mudah dia nak pengaruh akal dan minda orang yang tengah bercelaru ni. Mudahlah si brother ni masa tu ada untuk selamatkan Wan. Kalau tak mungkin Wan ni dah meninggal dah masa tu. Untuk pengetahuan korang, brother yang dimaksudkan ni adalah member aku yang ceritakan kisah ni kat aku. Dan aku pula sampaikan kisah ni kat korang. Nasiblah member aku ni ada masa tu. Mungkin jugalah dah tertulis yang hari tu bukanlah hari untuk Wan menerima ajalnya. Betul tak? Wallah Allah Wallahu alam. Bercakap pasal pantai Setulang ni guys, memang ada macam-macam ceritanya kat situ. Lagilah pula pantai Setulang ni antara tempat orang yang selalu buang ancak kat kawasan pantai Setulang ni. Dulu masa aku kecil-kecil dulu, aku pernah dengar satu kisah ni. Aku tak tahulah kisah ni betul ke tidak ke, ataupun hanya kisah dongeng orang dulu-dulu. Ada satu kisah ni berlaku hampir sama dengan kisah Wan ni. Kat tepi pantai Setulang ni ada satu sekolah Cina. Pada satu hari tu, ada satu pelajar ni, dari dalam kelas dia terus berjalan menuju ke pantai tu. Sampai ke tengah laut tu dia jalan. Dia jalan tu macam tak ada perasaan guys. Tak ada perasaan. Dia jalan sampailah air laut tu betul-betul ke arah hujung kepala dia. Lepas tu dia dah tak timbul lagi dah. Bila orang jumpa je, pelajar tu dah pun meninggal.
Ramailah kawan-kawan dia masa tu nampak kejadian ni, tapi tak mampu nak buat apa-apa. Sebab tak ada orang pun yang menyangka kejadian tu berlaku macam tu. Semua orang ingat pelajar tu just jalan ke tepi pantai je. Rupa-rupanya dia jalan sampai ke tengah laut. Dia jalan je guys, dia tak ada berhenti, dia jalan tegak je. Air dah paras-paras ni pun dia jalan tegak lagi sampailah dia tenggelam. Allahu Akbar. So sehinggakan hari ni, perkara ni, cerita ni menjadi satu misteri guys. Sebab tak ada orang pun tahu kenapa budak ni buat macam tu. Aku tak tahulah cerita yang aku baru cerita ni, kisah ni betul ke tidak ke. Sebab aku dengar cerita ni masa zaman aku sekolah lagi. Ataupun boleh jadi jugalah cerita ni hanyalah satu dongeng yang nak perkuatkan statement yang wujudnya hantu air kat Sulang ni. Wallahualam, aku tak tahu guys. Tapi bila kawan aku cerita pasal Wan ni kan, teruslah mengingatkan aku kisah yang aku pernah dengar ni dulu. Sama ada betul atau tidak dekat Tulang tu ada hantu air ke ataupun penunggunya, aku pun tak pasti. Apapun, aku nak nasihatkan sikit lah buat kawan-kawan aku, buat korang yang putus cinta ataupun putus harapan ni. Memang betul, kadang-kadang ni kita letakkan seluruh harapan kita pada seorang yang kita betul-betul sayang ni. Tapi janganlah kita mengharapkan pulangan yang sama guys. Belum pasti lagi dia akan sayang kat kita balik. Ini kita tak pasti. Aku faham memang perit putus harapan ni, putus cinta ni. Lagi pula ada kaitan dengan kawan baik kau kan. Aku faham juga betapa hancur dan leburnya jika orang yang kau percaya tu betray kat kau balik. Aku pernah cakap hal ni dekat episod Malam Mistik yang lepas. Aku tak ingatlah cerita yang mana, tapi aku ada cerita kot. Mungkin kat IG aku tak pasti. Tak apalah, aku ulang lagi sekali supaya mungkin korang boleh ambil ayat aku ni jadikan motivasi buat korang. Tuhan ni sengaja temukan kita pada orang yang salah sebelum jumpakan kita pada orang yang betul. So maksudnya kat sini guys, kalau kau jumpa seorang ni yang kau sayang, kau suka sangat ni, tiba-tiba orang tu mainkan perasaan kau, buat kau rasa tertipu, buat kau rasa tertekan, buat kau rasa tak bahagia, buat kau rasa tak dihargai. Maksudnya itu bukanlah orang yang betul buat kau. Faham? Akan ada satu waktu tu kau jumpa juga orang yang betul-betul untuk kau. Cuma belum je ditemukan lagi. So kau tunggu je lah, InsyaAllah akan sampai juga. Cuma waktu je yang akan tentukan sama ada cepat atau lambat je. Kalau betul dah tak ada jodoh juga tu, maksudnya dah ketentuan Allah lah ditetapkan macam tu untuk kau. So korang doa je lah selalu, semoga ditemukan orang yang sebetulnya dalam hidup korang secepat mungkin, InsyaAllah guys. Panjang pula aku membebel kali ni. Okey lah, aku malas nak bebel panjang-panjang. Aku pun tak berapa sedap tekak aku ni. Nanti kalau banyak sangat bercakap, korang juga yang boring tengok muka aku lama-lama ni. Betul tak? Kan? Okey guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sebelum aku nak tamatkan Malam Mistik kali ni, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng, sehingga kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.